Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang biasa saya baca setiap bulan, iaitu 40 kisah-kisah ghaib dan ajaib yang diterjemahkan oleh beberapa orang sahabat saya, antaranya Ustaz Ahmad Zahiruddin bin Zabidi. Karya asalnya adalah ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang mana mereka menterjemahkan kitab ini, dan insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk melihat kisah yang ke-21 daripada kitab tersebut, kitab ini. Baik. Kata penulis rahimahullah, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fid dunya hatta idha hudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Hadis ni tuan-tuan merupakan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Ar-Riqaq, bab qisasu yaum, bab al-qisas yaum al-qiyamah, bab perhitungan di hari kiamat. Kitab Ar-Riqaq, kitab yang kita panggil sebagai kitab pelembutan jiwa. Kenapa pelembutan jiwa? Kerana di antara faedah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beriman dengan kewujudan hari kiamat, ialah di antara faedahnya ialah kerana nak melembutkan jiwa orang-orang yang beriman, nak menjadikan orang-orang yang beriman ni merasa takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sediakan bagi mereka-mereka yang derhaka kepada arahan Allah Azza wa Jal, dan nak menjadikan orang-orang mukmin ni selain daripada takut kepada azab Allah, mereka juga mereka juga rindu dengan janji, dengan balasan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka di negeri akhirat nanti, yang mana kita semua tahu nikmat yang Allah Taala berikan kepada orang-orang mukmin di hari kiamat nanti merupakan nikmat yang sangat-sangat besar, yang merupakan nikmat yang sukar untuk, bukan kata sukar, yang tak mampu pun untuk dibalas oleh makhluk, kerana Allah Taala menyediakan sesuatu yang manusia tak pernah lihat dengan matanya, tak pernah dengar dengan telinganya, dan tidak pernah terlintas di dalam jiwanya. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi dengan sanad yang sahih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas di dalam hadis tersebut, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Yang bermaksud, aku menyediakan, kata Allah, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman sesuatu yang mata tidak pernah lihat, sesuatu yang telinga tidak pernah dengar, dan sesuatu yang jiwa manusia tidak pernah terfikir, tak pernah terlintas pun pada jiwa manusia bahawasanya nikmat itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab tu kalaulah kata orang-orang yang beriman ni, kalaulah mereka membaca
ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang berada di dalam syurga, kalaulah mereka baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan keselesaan yang berada di dalam syurga, kegembiraan yang berada di dalam syurga, maka mereka akan tambah rindu, akan kuat lagi beramal untuk menggapai rahmat Allah, supaya dengan rahmat Allah itu menjadi penyebab untuk mereka ini mendapat habuan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara faedah lah, selain daripada Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada mereka yang ingkar dengan arahan Allah, selain daripada Allah memberikan peringatan kepada mereka yang derhaka kepada suruhan Allah, Allah Ta'ala memberikan janji baik, Allah Ta'ala memberikan pengharapan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala memberikan rasa rindu kepada mereka yang inginkan balasan yang baik di dalam syurga nanti. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan secara jelas bahawasanya dunia ni hanyalah tempat persinggahan untuk kita beramal, untuk kita berbakti dan mencari bekalan, supaya bekalan itu dapat kita bawa untuk pergi ke negeri akhirat nanti, untuk kita bawa ke syurga nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernahlah dalam satu hadis, Nabi tidur di atas satu hari Nabi SAW tidur di atas satu lapik yang keras. Bila Nabi SAW bangun daripada tempat tidurnya, tuan-tuan, bila Nabi bangun daripada tempat tidurnya, belakang Nabi tu berbekas. Belakang Nabi tu berbirat. Kata orang Perak ni berbirat. Saya tak tahulah kalau orang Kuala Lumpur, orang negeri lain sebut apa, saya tak pasti. Tapi kalau orang Perak kata berbirat badan dia tu, maksudnya berbekas. Menunjukkan bahawasanya lapik badan Nabi tu keras. Bukanlah selesa macam kita. Tak adalah danlo pilo ke, katil-katil yang mahal ni tak adalah. Tapi dia Nabi dan hidupnya dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Sebab itu ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat keadaan Nabi itu, mereka menawarkan agar mereka membeli satu lapik untuk Nabi tidur. Belikan tilam yang elok sikit. Nabi kata apa? Mali walid dunia. Apa kaitan aku dengan dunia ni? Apa yang aku nak kejar dalam dunia ni? Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Tidaklah perumpamaan aku ni dengan dunia, melainkan aku ni hanyalah seperti orang yang bermusafir, orang yang menunggang, orang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir, istadalla tahta syajarah, yang cari pokok untuk berteduh di bawahnya. Orang musafir, kalau musafir naik kenderaan, kalau musafir naik tunggangan, naik unta umpamanya, mereka akan rasa panas bila tengah-tengah hari dan mungkin kepenatan, jadi mereka perlukan tempat untuk berteduh seketika. Jadi mereka berteduh di bawah tu sambil berehat, tetapi itu bukan destinasi mereka. Sebaliknya destinasi mereka adalah tempat yang lebih jauh. Maka begitulah perumpamaan orang yang hidup di dalam dunia, yang mana dunia ni hanyalah seperti pokok yang memberikan teduhan. Pokok yang memberikan teduhan kepada orang yang bermusafir, yang berehat di bawah dia. Kita sekarang ibarat musafir. Kita sekarang ibarat orang yang berjalan, orang yang berada dalam perjalanan daripada yang mana kita pergi, kita berada dari satu alam ke alam yang lain, dan setiap hari dan setiap masa perjalanan kita tidak terhenti. Kita makin dekat dengan destinasi. Kita sedang berehat sekejap di dalam dunia. Seperti mana musafir yang duduk di bawah pokok tu. Kita sebenarnya berteduh sekejap di dunia, yang mana kita makin hampir untuk meninggalkan dunia ni dan meneruskan perjalanan pergi ke alam barzah apabila malaikat maut menjemput kita. Apabila malaikat maut menjemput kita, maka kita akan meninggalkan dunia dan kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi orang-orang yang terlupa, kadang-kadang habuan dunia, kadang-kadang nikmat dunia menjadikan manusia ni lupa. Bukan hanya sedikit di kalangan manusia yang lupa,
bahkan banyak di kalangan manusia yang lupa. Maka Allah Azza wa Jal memberikan peringatan kepada manusia yang lupa ni dengan pensyariatan untuk kita menziarahi orang sakit. Bila ziarah orang sakit, kita akan tengok, oh, orang ni sakit, maka dia pun tak lama dah, mungkin dia nazak, maka dia pun tak lama dah, aku juga akan berada di tempat dia, aku juga nanti akan berada dalam situasi nazak yang mana aku juga akan dijemput oleh Allah. Paling tidak bila tengok orang sakit, kita beringat. Itu satu. Yang keduanya, disyariatkan pula kepada orang Islam untuk menziarahi kubur. Sunat ziarah kubur. Kerana Nabi SAW menyebut, ala fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur, sekarang pergilah ziarah, kerana kubur boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Bila tengok kubur, tengok orang mati, maka akhirnya kita akan rasa pada diri kita, aku juga satu hari nanti akan berada di sini. Jadi pensyariatan hukum ni mengingatkan manusia tentang bahawasanya dia ini musafir. Dia ni pada hakikatnya adalah orang yang berjalan, berhenti sekejap di dalam dunia sebagai perhentian sementara untuk mencari bekalan untuk dibawa ke dunia ataupun ke alam yang berikutnya. Manusia diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat, yang bercerita tentang bagaimana azab yang Allah Taala sediakan kepada orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah. Jadi bila kita baca, Allah Taala rakamkan siap-siap perkara yang bakal berlaku. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Di antara ayat yang Allah Taala cerita kepada kita untuk kita ambil pengajaran, apabila kamu melihat apabila orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah, mereka ini apabila diletakkan di atas neraka, mereka kata ya laitana nuraddu ala nukadziba biayati rabbina. Alangkah baiknya kalau kami ini dikembalikan. Dikembalikan ke dunia. Nak kembali ke dunia untuk apa? Nak kembali ke dunia untuk beramal saleh. Setelah mereka sedar sebenarnya dunia ni bukan destinasi. Wala nukadziba biayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. So orang-orang yang beriman bila baca ayat Quran tentang azab Allah, bila baca hadis Nabi SAW tentang azab Allah, maka kita akan rasa takut. So kita akan sedar balik sebenarnya dunia ni bukan tempat destinasi. Orang tak berhenti tengah jalan tarik handbrake, tuan-tuan. Kalau highway tengah laju, orang tak berhenti. Kerana kalau kita berhenti, bahaya pada kita. Maka sebab itu, kita ni yang berada dalam dunia, jangan sesekali menjadikan dunia ni sebagai destinasi. Jadikan dunia ni sebagai tempat persinggahan R&R. Yang mana kita cari bekalan saja, cari bahan makan, cari bahan minum, cari amal. Yang mana amal boleh menyelamatkan kita untuk berada ataupun untuk kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kewujudan hari kiamat ni juga, tuan-tuan, wujudnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kiamat bukan hanya nak menimbulkan perasaan takut semata-mata. Tak. Ia juga nak menimbulkan perasaan harap. Perasaan mengharapkan redha Allah. Perasaan untuk mengharap apabila dunia melakukan kezaliman kepada kita. Bila dunia melakukan kezaliman kepada kita, kadang-kadang kita tak boleh nak tolak. Kadang-kadang kita tak mampu nak lawan. Kadang-kadang kita rasa dunia ni sentiasa tidak menyebelahi kita. Orang tuduh kita. Orang lain suruh kita saman. Tapi kita tak ada duit nak saman. Sebab saman pun kena pakai modal yang banyak tak? Kita tak mampu. Maka kita rasa dunia zalim. Tapi tak apa, tuan-tuan. Bagi mereka-mereka yang merasakan mereka dizalimi di dalam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nanti satu negeri, satu daerah yang mana di dalam daerah tersebut
ada satu mahkamah yang tidak ada pun satu orang pun yang akan dizalimi. Seperti mana hadis yang pernah kita bacakan dulu dalam kitab yang sama. Allah Subhanahu wa taala akan panggil satu orang dan Allah Taala menyatakan dengan jelas, fa innahu la zulma alaika al-yawm. Hari ini tidak ada sebarang kezaliman pun berlaku ke atas kamu. Tak ada satu zalim pun. Sebab tu Tuhan tanya kat dia, atunkiru min hadha syai'a azalamaka katabatil hafizun. Adakah kau nak bantah apa pun yang ada di dalam catatan amalan ini? Bila sampai ke negeri akhirat, kita akan diberikan dengan catatan amal. Yang mana catatan amal ni Allah Ta'ala akan serahkan kepada setiap orang dan kita akan tengok. Ya, kita akan tengok amalan kita. Bila kita tengok amalan kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya lagi, atunkiru min hadha syai'a. Ada tak kau nak bantah? Adzalamaka katabatil hafizun. Adakah malaikat yang menulis amalan ini melakukan kezaliman kepada kamu? Tuan-tuan, malaikat ni tak zalim. Allah Ta'ala sebut dah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesekali mereka ini tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak curang terhadap tugas mereka yang Allah Ta'ala telah beri kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka buat benda yang mereka diarahkan. Mereka tak curang, mereka tak cuai. Tapi kenapa Allah Ta'ala tanya? Nak bagi manusia ni rasa dia tidak dizalimi. Nak bagi manusia ni rasa dia dilayan dengan adil oleh Allah di negeri akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bagi mereka-mereka yang di dalam dunia ni rasa seolah-olah macam dunia tidak adil, tak mampu untuk lawan kezaliman yang berlaku pada diri dia, maka sabarlah. Setiap daripada kesakitan, setiap daripada penderitaan, apabila kita sabar, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan ia sebagai penyebab untuk penyucian dosa. Dosa-dosa kecil kita akan gugur apabila kita diuji oleh Allah dengan musibah. Apabila orang zalimi kita, kita berasa sakit, maka sabarlah. Kerana ia akan menjadi sebab untuk dosa-dosa kecil kita digugurkan. Dan mungkin ia menjadi sebab untuk Allah Ta'ala mengangkat darjat kita di dalam dunia ni. Jadi bila pergi ke negeri akhirat, tidak ada siapa pun yang dizalimi. Semua orang akan dihadapkan di hadapan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang mana Nabi kata kepada kita, tidak ada pun di kalangan kamu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu, melainkan Tuhan dia akan bercakap dengan dia di hari kiamat. Tidak ada jurubahasa di antara mereka berdua. Maksud tidak ada jurubahasa di antara Allah dan dia, bercakap direct. Maka ia akan memberikan kita satu pengharapan, satu terapi supaya kita ni tidak putus asa hidup dalam dunia. Maka ini di antara faedah, ya. Faedah beriman dengan hari akhirat. Jadi sebab tu kalau kita rasa stres, kita rasa tension, kita rasa macam tertekan, maka perbanyakkan baca ayat-ayat yang bercerita tentang akhirat, ayat-ayat yang bercerita tentang nikmat berada di dalam syurga. Maka kita akan rasa rilis, kita akan rasa tenang, kita akan hilang tekanan kerana kita akan rasa dunia ni hanyalah sementara bagi aku. Sebab tu tuan-tuan, orang beriman ni, orang negara-negara orang Islam ni, yang mana orang Islam percaya pada hari kiamat, ya, secara tidak langsung, kalau kita tengok kepada data, saya boleh katakan peratusan untuk bunuh diri di kalangan orang Islam ni rendah. Peratusan bunuh diri ni rendah. Kenapa rendah? Kerana kita percaya kepada akhirat, yang mana kalau kita tak dapat dalam dunia, insya-Allah di akhirat ada. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk lawan dalam dunia, tak apa, akhirat nanti kita akan tuntut bagi orang yang menzalimi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tu sedikitlah saya nak cerita berkenaan dengan kenapa pentingnya orang Islam ni beriman dengan akhirat. Ini merupakan satu benda yang penting. Ini merupakan satu benda yang penting, satu benda yang mesti dikuatkan keimanan kepadanya oleh orang Islam daripada semasa ke semasa. Daripada semasa ke semasa kita kena baca ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat. Supaya kita akan rasa tenang,
supaya kita akan rasa rindu. Dan bagi orang-orang yang menzalimi orang, orang-orang yang jahat, orang yang buat maksiat, paling tidak dia akan takut untuk meneruskan kebatilan dia ataupun meneruskan maksiat dia. Jadi ini benda yang sangat penting yang mana kita kena jadikan ia sebagai rutin harian, membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat, membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan hari kiamat. Kerana dunia ni hanyalah sementara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok hadis ni, hadis 21, kata penulis iaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tuan-tuan kenal Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, yang mana dia dan ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id ni merupakan sahabat yang muda, tuan-tuan. Dia sahabat yang muda yang mana walaupun dia muda, dia merupakan pakar rujuk apabila setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok di dalam riwayat-riwayat yang ada ni, yang datang daripada jalur dia, ada lebih kurang dalam 1700 hadis yang dijalurkan ataupun yang diriwayatkan daripada jalur dia. Daripada 1700 itu ada 46 hadis yang berkongsi di antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang mana, tuan-tuan, dia ni dan ayah dia merupakan sahabat Nabi SAW. Ayah dia terkorban dalam peperangan Uhud. Dalam 70 orang yang syahid dalam perang Uhud tu, ayah dia terlibat sekali lah. Radhiyallahu anhuma, Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar. Manusia yang beriman, kaum-kaum yang beriman, orang-orang mukmin telah selamat daripada neraka. Ini hadis ni Nabi SAW nak cerita tentang satu golongan. Kita bila pergi ke hari kiamat, tuan-tuan, bila dunia ni binasa saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan manusia daripada kubur. Semua pakat bangkit. Bila bangkit, bila bangkit, manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Ini dia punya step lah. Kemudian bila berada di padang mahsyar, kita semua tahulah keadaan sangat sukar, keadaan sangat panas, ada yang berpeluh sehingga lemas dalam peluh dia, matahari hanya sejengkal di atas kepala, sehinggalah Nabi SAW diberikan dengan keistimewaan syafaat. Nabi diberikan dengan keistimewaan menyegerakan urusan orang-orang yang berada di padang mahsyar. Zahir hadisnya, Nabi SAW berjaya untuk meminta syafaat, berjaya untuk menjadi syafaat kepada semua orang yang berada di padang mahsyar, tak kira sama ada dia tu umat Nabi mana pun, untuk menyegerakan urusan, dan kita umat Islam ni akan dihisap dahulu. Kemudian akan setelah dihimpunkan, kemudian akan ada satu proses yang dipanggil sebagai al-ard. Ard ialah pembentangan amal. Setiap daripada orang Islam akan dibentangkan amalannya. Akan diberikan buku catatan amal dan dia akan lihat buku catatan tu yang saya sebut tadilah. Sehingga Tuhan tanya, ada tak apa benda yang kita nak bantah? Ada tak apa benda yang kita rasa ni tak adil ni? Ni tak aku tak buat ni? Sebenarnya tak ada. Kenapa Allah Ta'ala tanya? Saya sebut tadi. Allah Ta'ala tahu zalim ke tak zalim ni, Allah Ta'ala tahu pada awal. Tak payah tanya kita. Tuan-tuan, kita ni, manusia ni punya lemah, kita tak tahu apa yang kita akan buat lepas ni, tapi Allah Ta'ala tahu. Sejak azali Allah Ta'ala tahu yang pada pukul 12.30 tengah hari ni saya akan berkuliah bersama dengan tuan-tuan yang mengikuti di online ni. Allah Ta'ala tahu dah. Kerana Allah Ta'ala ni ilmu dia tidak terbatas. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri ruang kepada manusia? Kerana tuan-tuan, Allah Ta'ala nak hilangkan kesangsian pada jiwa kita, seolah-olah macam kita rasa kita dizalimi kalau tidak diberi peluang untuk kita bantah. Maka sebab itu Allah Ta'ala bagi ruang tu. Sama juga, dulu saya pernah cerita dalam kuliah saya. Siapa yang selalu ikut kuliah saya, dia akan tahulah. Dulu saya ada cerita bagaimana
proses setelah berlakunya kita panggil ard, pembentangan amal, dia akan ada hisab. Dia akan ada perhitungan, kemudian akan ada timbangan. Dia akan ada timbangan amal. Timbang ni memang timbang betul lah. Cuma ulama berbeza pendapat lah, timbang ni timbang amal ke ataupun timbang buku amal. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi tak apalah, yang pentingnya memang akan ditimbang sungguh. Memang akan ditimbang. Maka bila ada pertimbangan amal ni, kalau orang tanya kita lah, timbang amal ni untuk apa sebenarnya? Kalau orang tanya kita, timbang amal ni untuk apa sebenarnya tuan-tuan? Kita nak jawab apa? Kita kata, mungkinlah kita duk ingat, oh, timbang amal ni ustaz, sebab kita nak tahulah, kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Jawapan tu betul. Kerana dia kata, timbang amal ni untuk kita tahu. Untuk kita tahu. Kenapa untuk kita tahu? Kerana Allah Ta'ala tak perlu tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu pun untuk tahu. Kerana Allah Ta'ala sudah sedia tahu. Bahkan sebelum kita lahir di dalam dunia, Allah Ta'ala telah mengarahkan malaikat untuk menulis kita ni bahagia ke celaka. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menyatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembangkan kejadian janin yang berada di perut ibunya. Sehingga bila sampai kepada satu tahap, Allah Ta'ala kata, summa yursalu, semua Nabi kata, summa yursalu ilaihil malak, fayanfukhu fihi ruh, wa yu'maru bi arba'in kalimat, bi katbi rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqi au sa'id. Yang bermaksud, Nabi SAW kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Thumma yakunu mithla dhalika alaqatan. Thumma yakunu mithla dhalika mudghatan. Thumma yursalu ilayhi al-malak. Fayanfukhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Atau kama qala. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, setiap daripada kamu, ya, setiap daripada kamu, dia punya kejadiannya akan dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian akan dijadikan alaqah. Alaqah ni benda yang bergantung lah, akan melekat di dinding rahim. Kemudian akan dijadikan mudrah. Mudrah ni benda yang digigit, seolah-olah macam digigit. Kerana janin ni memang di peringkat awal, dia akan timbul tulang belakang sama, bengkok. Macam benda yang digigit dengan gigi, bekas gigi. Ya? Baik. Kemudian, Nabi kata, setelah mudrah, kemudian malaikat dihantar. Fayanfukhu fihi ruh. Akan ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian, setelah ditiupkan roh tu, akan malaikat tu diperintahkan untuk tulis 4 benda. Bikatbi rizqihi, tulis rezekinya banyak mana. Wa ajalihi, ajalnya bila. Wa amalihi, amalannya macam mana. Wa syaqi au sa'id, dan tulis sama ada dia ni celaka ke dengan masuk neraka ataupun dia ni bahagia dengan masuk syurga. Maksudnya sebelum kita lahir dalam perut ibu, Allah Ta'ala dah suruh malaikat tulis. Jadi timbangan amal ni untuk apa? Untuk kita lah. Kita yang nak tahunya. Allah Ta'ala tahu dah. Tapi kalau untuk kita, apa kepentingan kita tahu, Ustaz? Apa kepentingan kita tahu? Banyak kepentingan, tuan-tuan. Yang pertama, kita akan merasakan keadilan Allah. Adilnya Allah Ta'ala, sehingga dia tunjuk pada kita apa yang dia telah sedia tahu. Kerana kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Mungkin orang bila dimasukkan dalam neraka tanpa timbang betul-betul depan dia, mungkin dia rasa, tak adil lah. Timbanglah dulu. Tunjuk kat saya nak puas hati. Contohnya. Ya. Maka, itu yang pertama. Mungkin ada yang kata, kalau nak tunjukkan keadilan, cukuplah sekadar orang yang masuk dalam neraka dia timbang. Tapi ada orang yang ditimbang amalannya berat belah baik dan dia masuk belah syurga. Dia masuk dalam syurga. Buat apa ditimbang lagi? Yang ditimbang tapi akan masuk ke dalam syurga ni, tuan-tuan, bukan hanya untuk Allah Ta'ala bagi tahu kat dia, isyarat kat dia, dia adalah
orang yang dapat keadilan. Kerana adil tak adil bagi orang yang memang masuk syurga ni penting, tapi sebab dia dah dapat nikmat, mestilah dia rasa adil. Mestilah dia rasa adil kan? Cuma nak bagi dia rasa rahmat Allah. Selain menunjukkan keadilan Allah, nak bagi dia rasa rahmat Allah pada dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang timbang amalan dia berat belah baik. Katalah satu orang, kita bagi contoh lain. Satu orang bila timbang amalan berat belah jahat, dia masuk mana? Dia masuk neraka. Sampai bila dia masuk neraka? Sampai dosanya habis, kemudian dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, dia masuk syurga sampai bila? Dia masuk syurga selama-lamanya. Kalau dia beriman, timbang amalan berat belah jahat, dia masuk neraka dulu sampai dosanya habis. Kemudian akan masuk ke dalam syurga. Masuk syurga sampai bila? Masuk syurga selama-lamanya. Walaupun amalan baik dia lebih sikit, tapi dia masuk syurga selama-lamanya. Amalan jahatnya lebih banyak, tapi dia masuk neraka sampai dosanya habis. Dia tak masuk neraka, ya, dia tak masuk neraka, dia tak masuk syurga sampai pahalanya habis. Kerana orang yang masuk syurga akan masuk syurga selama-lamanya. Dia akan rasa rahmat Allah. Bagi orang yang jahat pun, yang masuk neraka dulu pun, dia akan rasa rahmat Allah dengan timbangan tu. Dia nampak Allah Ta'ala sangat-sangat memberi rahmat pada dia, walaupun asalnya dia masuk ke dalam neraka, tapi bila dia masuk dalam syurga, dia masuk selama-lamanya dengan rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang timbang amalan baiknya lebih berat, dia pergi ke mana? Dia pergi ke syurga. Dia tak masuk neraka dulu sampai dosanya habis. Dia masuk syurga terus. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia, dan bila dia masuk, dia rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dia. Dia masuk dengan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ni, bila dia timbang amalan baik dia lebih banyak. Walaupun banyak, dia tahu amalan dia terhad. Amalan dia tidak kualiti seperti mana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia masuk ke dalam syurga, dia diberikan dengan pelbagai kelebihan melampaui amalan yang dibuat dalam dunia. Dia masuk dalam keadaan dia tengok amalan dia, amalan baiknya tu lebih banyak daripada amalan jahat di atas timbangan, yang mana sebahagian besar daripada amalan, bahkan semua amalan baik dia itu yang dia buat tu semuanya digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita tahu tuan-tuan, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawasanya kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha. Dalam hadis atau kamakal, Nabi SAW menyebutkan setiap amalan, Nabi kata dalam hadis tu, setiap amalan anak Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu digandakan, pahalanya itu akan digandakan. Al-hasanatu bi'ashri amsalha, setiap kebaikan yang dia lakukan akan digandakan dengan 10. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu ataupun pahala itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim Allah Ta'ala sebut jelas setiap orang-orang yang melakukan kebaikan akan digandakan, ya, akan digandakan. Dalam hadis yang lain pun, bukan hanya sekadar hadis qudsi je, dalam hadis yang lain pun Nabi nyatakan banyak kali. Nabi nyatakan banyak kali akan digandakan 10, paling minima. Ganda 10 tu paling minima. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Boleh jadi Allah Ta'ala akan gandakan ke 700 kali ganda, dan boleh jadi Allah Ta'ala gandakan lebih lagi mengikut kepada kualiti dan kadar keikhlasan. Jadi, setiap orang bila sampai untuk ditimbang amalan, selain daripada dia merasakan keadilan Allah Azza wa Jalla ke atas dia, dia juga merasakan bahawasanya rahmat Allah akan ada bersama dengan dia. Ya, kemudian setelah ditimbang amal, akan ada proses melalui as-sirat, melalui jambatan. Bila melalui jambatan, siapa-siapa yang amalan jahatnya banyak, lebih berat daripada amalan baik, maka dia akan jatuhlah ke dalam neraka. Sesiapa yang amalan baiknya banyak daripada amalan jahat, maka dia akan lepas. So, ada beberapa hadis yang menunjukkan cara-cara bagaimana
Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang baik melalui titian sirat. Ada yang sepantas kilat, ada yang seperti naik kuda lajunya dan seumpamanya, ada yang merangkak dan seumpamanya, mengikut kepada kadar amalan. Baik tuan-tuan, setelah daripada melalui sirat, hadis ni cerita, hadis Abu Sa'id ni cerita tentang keadaan setelah daripada orang mukmin melepasi sirat, yang mana Nabi SAW kata yakhlusul mu'minuna minan nar, orang-orang mukmin akan terlepas daripada neraka. Maksudnya mereka telah melalui sirat, dah lepas dah jabatan sirat, dah lepas daripada neraka. Pastinya mereka ini mukmin yang baik. Pastinya mereka ini mukmin yang mana pahala mereka lebih banyak daripada dosa mereka. Demikian yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata golongan ni yang dicerita oleh hadis ni, golongan yang amalan dia lebih banyak, amalan baiknya lebih banyak daripada yang jahat. Apa yang Allah Ta'ala akan buat pada mereka? Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Yang mana mereka akan ditahan. Mereka akan ditahan daripada masuk ke dalam syurga. Mereka akan berada di satu jambatan qantarah. Mereka akan berada di satu jambatan yang ada di antara syurga dan neraka. Ada satu lagi jambatan sebelum sirat. Selepas sirat. Selepas sirat, ada satu lagi jambatan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang mukmin yang terlepas daripada azab neraka. Siapa mereka ni? Kata Ibn Hajar, mereka ini ada dua golongan. Berkemungkinan dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang amal kebaikan mereka banyak, melebihi amalan jahat mereka. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, golongan ini adalah golongan yang mana mereka ini banyak melakukan kebaikan, tetapi dalam masa yang sama ada buat kesalahan pada orang lain, tetapi kesalahan itu kalau dibayar ataupun kalau dibuat perkiraan, buat hisab, perkiraan tersebut tidak akan mengganggu pahala mereka yang lebih banyak daripada dosa. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani juga membangkitkan kebarangkalian. Kata Ibn Hajar, boleh jadi orang A'raf pun termasuk dalam golongan ni, akan dihalang sekejap. Siapa A'raf ni? Mengikut tafsiran para ulama, sebahagiannya yang rajih, mereka kata golongan-golongan A'raf ialah mereka-mereka yang mana amalan baiknya sama macam amalan buruknya. Kan saya sebut tadi dalam dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya siapa-siapa yang amalan dia, ya, baik dia lebih baik daripada amalan jahat, masuk syurga. Sesiapa yang amalan jahat lebih banyak daripada amalan baiknya, masuk neraka. Siapa yang amalan baik lebih banyak daripada amalan jahat, dia masuk syurga. Siapa amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik, sedangkan dia beriman, dia masuk neraka sekejap. Sekejap pun tak sekejap lah kan. Dia akan masuk neraka dulu, kemudian dia akan keluar. Kalau ditimbang-timbang, ada satu lagi golongan ditimbang sama, pahala dan dosa sama kan. Jadi mereka ini digelar sebagai orang-orang yang digelar sebagai Al-A'raf, ya, digelar sebagai Al-A'raf, yang mana A'raf ni golongan yang berada di satu kawasan yang tinggi, ya, yang tinggi. Sebab apa mereka berada di situ? Kerana mereka nak masuk neraka tak boleh lah, sebab amalan jahat mereka tak lebih banyak daripada amalan baik. Okey, nak masuk syurga dulu, tak nak masuk syurga terus pun tak boleh, sebab amalan baik pun tak lebih daripada amalan jahat. Jadi mereka digalakkan ataupun diletakkan oleh Allah di kawasan tu, sehinggalah, ya, mereka ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga. Jadi mereka pun, kata Ibn Hajar, berkemungkinan sebelum masuk akan dihalang sekejap ataupun akan ditahan sekejap di qantarah. Okey. Jadi mereka akan ditahan di situ. Akan ditahan di situ, ya.
akan diletakkan pada mereka satu macam pagar yang tinggi lah, supaya mereka tidak dapat masuk ke dalam syurga terus menerus. Okey, dan supaya mereka juga tidak dimasukkan ke dalam neraka kerana mereka dosa mereka tidak lebih banyak daripada pahala mereka. Baik. Mereka akan ditahan di situ di antara syurga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd. Akan berlaku perhitungan sesama mereka. Akan berlaku perhitungan. Perhitungan apa pula ni? Para ulama menyebutkan perhitungan ni, sebelum saya nak masuk perhitungan ni, saya nak sebut dulu para ulama berbahas tentang qantarah ni apa dia? Jambatan ni jambatan apa pula? Sebahagian ulama mengatakan dia berada di hujung sirat. Maksudnya dia berada di hujung. Dia sama dengan sirat, tapi sirat ni di awal, dia di hujung sirat sebelum masuk ke dalam syurga. Ini mengikut sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang lain kata tak, dia jambatan yang berbeza. Habis je sirat, masuk satu lagi qantarah. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Baik. Tapi tak apalah. Yang penting ada benda ni. Macam mana pun kita tak tahu kerana tidak ada dalil yang jelas menyebutkan perkataan ataupun menyebutkan hakikat qantarah ni macam mana, tapi kita percaya akan ada. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd. Akan berlaku perhitungan sesama orang yang melepasi jambatan sirat. Maksudnya perhitungan ni perhitungan di antara ahli syurga dengan ahli syurga. Sebab mereka dia terlepas sirat dah. Kalau mereka ni ahli neraka, pastinya mereka akan terjun di bawah sirat masuk ke dalam neraka. Tapi yang ni dah terlepas dah. Dah sampai ke qantarah, nak masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala tahan sekejap. Allah Ta'ala tahan sekejap, buat perhitungan. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan perasaan benci membenci, untuk hilangkan perasaan dengki mendengki, untuk hilangkan perasaan marah sesama ahli syurga. Kerana sesiapa yang nak masuk ke dalam syurga, dia tak boleh ada perasaan ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana." Yang mana kami telah mencabut daripada dada-dada mereka daripada perasaan dengki, sengketa sesama mereka, dan mereka akhirnya menjadi bersaudara. Jadi sebab itu orang yang masuk ke dalam syurga ni, dia tak ada perasaan benci, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan nak marah pada orang, tak ada. Semua akan masuk dalam keadaan bahagia. Semua akan masuk dalam keadaan bersahabat dan bersaudara sesama Islam. Jadi ini di antara faedah. Di antara faedah. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd. Akan berlaku perhitungan sesama mereka. Mazalimu kanat bainahum fid dunya. Yang mana apa yang akan diperhitungkan? Kezaliman yang berlaku sesama mereka di dalam dunia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan buat perhitungan ni, akan selesaikan di atas ni, buang perasaan benci, buang perasaan dengki, buang perasaan sengketa sesama mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sehinggalah apabila mereka ini dibersihkan. Sehingga apabila mereka ini dibersihkan dan disucikan, uzina lahum fi dukhulil jannah, maka barulah mereka akan dibenarkan oleh Allah. Barulah mereka ni akan dibenarkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kemudian tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setelah mereka ini diizinkan untuk masuk ke dalam syurga Allah, tempat yang menjadi destinasi yang dirindui oleh setiap orang-orang mukmin yang percaya dengan Allah, yang beriman kepada Allah. Nabi kata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum, pastinya seseorang yang ada di dalam syurga, ahda bimanzilihi fil jannah, lebih tahu, lebih mendapat petunjuk tentang rumahnya yang berada di dalam syurga, minhu bimanzilihi kana fid dunya, daripada dia tahu rumah dia yang berada di dalam dunia. Maksudnya apa? Bila masuk je dalam syurga, tuan-tuan, kita masuk tu dalam keadaan dah tahu, dah serba-serbi rumah kita kat mana. Sebab apa nak kena tahu ni? Sebab syurga kan luah, yang dalam Al-Quran kata
ardu as-samawati wal ard, kan, yang mana Allah Taala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, yang mana bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan bersegeralah beramal untuk mendapatkan syurga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ni pun luas dah, belum langit lagi. Kan kalau kita tengok semesta ni betapa luas, bilion, bahkan saya ingat ribuan bilion kot. Ribuan bilion kot bintang-bintang yang ada dalam dunia ni, yang berada di alam semesta ni, begitu luasnya. Jadi syurga ni luas. Jadi sebab itu tidak ada orang kata apa, perebutan tanah dalam syurga. Kita mungkin dalam dunia ni berebut tanah lot, berebut nak dapatkan rumah, nak beli rumah dengan harga yang murah dan seumpamanya. Dalam syurga tidak ada isu tu, kerana syurga ni luas. Jadi bila luas, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang yang masuk ke dalam syurga. Dia tahu tempat dia kat mana dalam syurga tu. Kita dalam dunia ni kita tahu rumah kita kat mana, kan? Kita tahu alamat kita, kita tahu lokasi, kita boleh balik tanpa pasang Waze, tanpa pasang Google Map. Di syurga nanti kita lebih tahu. Tak perlulah benda-benda ni, tak perlu pakai Waze bila nak balik ke rumah di dalam syurga nanti. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, intisari dan pengajaran daripada kisah. Kita nak ambil apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni? Yang pertama, orang-orang mukmin ditahan pada kantarah di antara syurga dan neraka setelah mereka melintasi titian sirat. Maksudnya setelah lepas daripada sirat, akan ada perhitungan lain sesama ahli syurga akan diselesaikan di sana. Jadi sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati daripada melakukan kezaliman pada orang lain, kerana mungkin kita akan bertemu dengan orang, bukan kata mungkin, pastinya kita akan bertemu dengan orang yang kita zalimi di hari akhirat nanti. Di atas kezaliman yang kita lakukan akan berlaku perhitungan. Antara kita dengan dia, dan kita tidak akan terlepas. Okey, tuan-tuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh, di tempat ini Allah mengkisas dan membalas hamba-hambanya sehingga mereka disucikan. Akan berlaku jugalah bila berlaku perhitungan, ada kezaliman yang tidak diselesaikan, yang mana Nabi SAW menggalakkan kita untuk selesaikan di dunia. Tapi kalau tak selesai di dunia, kena pergi ke negeri akhirat, kena duduk di kantarah, di situ akan berlaku sedikit pembalasan. Sehingga orang yang melakukan kezaliman tu akan disucikan daripada segala kezaliman yang dibuat. Jadi sebab itu, bab zalim ni kalau boleh jangan buat kat orang lah. Bab zalim ni jangan buat kat orang, kerana bebanan dia besar. Bebanan orang yang membuat zalim ni besar. Jangan buat kat orang. Orang buat kat kita tak apa, tapi kita jangan buat kat orang kezaliman. Baik. Sehingga mereka disucikan, kerana seseorang tidak akan memasuki syurga jika dirinya masih mempunyai hak orang lain yang belum ditunaikan. Ini disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian yang ketiga, orang yang memasuki syurga lebih mudah sampai ke tempat tujuannya di dalam syurga berbanding dengan tempat tujuannya semasa di dunia dulu. Yang ni saya hurai dah tadi sebagai satu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada ahli-ahli syurga. Dapat nikmat yang banyak, tidak merasa kekok bila berada di dalam syurga. Tak rasa kekok. Masuk-masuk dah tahu dah tempat masing-masing. Kita kalau pergi tempat orang ni kadang-kadang kita rasa kekok, kan? Tempat baru rasa kekok, itu tak tahu, ni tak tahu. Ustaz kata masuk tempat baru, masuk pasar raya baru pun kalau kita tak biasa, kita akan kekok, cari barang tak jumpa. Tapi dalam syurga tak ada benda tu. Dalam syurga kita tak rasa kekok untuk cari tempat kita, tidak rasa kekok untuk cari tempat di mana kita tinggal. Di sana adalah kebahagiaan yang abadi. Di sana tempat di mana orang-orang mukmin akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya doakan agar kita semua, saya, tuan-tuan dan puan-puan, dan orang mukmin seluruhannya, supaya dapat masuk ke dalam syurga Allah bersama-sama dengan ahli keluarga dan kerabat dan sahabat-sahabat handai, supaya kita dapat sebaik-baik nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini.
InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Saya juga manusia yang ada salah dan silap. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih kepada penganjur atas anjuran kuliah kita pada tengah hari ini. InsyaAllah di lain masa, pada bulan hadapan, kita bertemu lagi untuk kita sambung kisah yang ke-22 pula. InsyaAllah kalau kita tengok dalam catatan saya ni, hadis yang ke-22 kita akan baca tentang sesungguhnya leher neraka keluar pada hari kiamat. Neraka ada leher ke tidak? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan jika ada kesempatan, jika saya diberikan umur yang panjang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti dulu di sini. Kita bertemu lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.